Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini tajuk yang akan kita fokuskan adalah matematik pengguna insurans bab 3 di dalam tajuk tingkatan 5. Berikut merupakan standard kandungan dan pembelajaran yang sepatutnya kamu dapat selesai saja kamu melihat dan menonton video ini. Risiko dan perlindungan insurans. Menjelaskan maksud risiko, kepentingan perlindungan insurans, mengenal pasti jenis insurans hayat, insurans am bagi melindungi pelbagai jenis risiko. Mengkaji, mentafsir dan membuat pengiraan yang melibatkan kadar dan premium insurans. Menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans termasuk deductible dan insurans, co-insurans. Baiklah murid-murid, sebelum kita pergi melihat contoh yang berkaitan dengan insurans, ada beberapa istilah yang perlu kamu tahu supaya kamu lebih jelas berkaitan dengan apa itu insurans. Risiko. Apa yang dikatakan sebagai risiko? Kemungkinan berlakunya musibah yang tidak dapat dielak. Apakah tujuan insurans? Untuk memindahkan risiko daripada individu kepada organisasi insurans. Kenapa insurans penting? Untuk mengurangkan beban kewangan apabila berlakunya kerugian atau kemalangan. Apa itu co-insurans? Insurans bersama. Apa yang dimaksudkan dengan syarikat insurans? Pihak yang bersetuju untuk membayar pampasan atas kerugian yang telah diinsurankan. Pemegang polisi atau pemilik insurans, pihak yang akan menuntut dan menerima pampasan atas kerugian yang dialami. Apa itu kontrak insurans? Polisi dan sebagai bukti kepada perjanjian yang telah dibuat antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Apa itu premium? Jumlah wang yang dibayar oleh pemegang polisi kepada syarikat insurans. Prinsip indemnity, iaitu syarikat insurans akan membayar ganti rugi kepada pemegang polisi sekiranya berlaku kerugian yang diinsurankan pada amaun yang tidak melebihi kerugian yang dialami, tertakluk kepada jumlah perlindungan yang diinsurankan. Baik, murid-murid, perhatikan gambar rajah ni. Pemegang polisi syarikat insurans. Pemegang polisi ni contoh kamu. Okey, jadi kamu akan membayar premium. Kamu akan bayar sejumlah wang kepada syarikat insurans. Sekiranya berlaku apa-apa yang melibatkan diri kamu berdasarkan insurans apa yang kamu ambil, maka syarikat insurans akan membayar pampasan bagi kerugian tersebut. Apa itu takrif? Takrif ialah senarai harga tetap yang digunakan untuk menyelaras dan mengawal caj premium dan susunan kata polisi bawah akta insurans. Syarikat insurans akan mengenakan tambahan atas premium minimum seperti perbelanjaan kendalian perlindungan, komisen ejen, perlindungan tambahan dan lain-lain. Baik, terdapat beberapa peruntukan dalam kontrak insurans yang menyebabkan pemegang polisi, itu kamu, mungkin menerima pampasan kurang daripada kerugian sebenar dan perlu menanggung sebahagian daripadanya. Antara peruntukan tersebut ialah deductible dan co-insurans yang juga dikenali sebagai insurans bersama. Jadi jika kamu mengalami kerugian, tidak semestinya kamu dapat pampasan sepenuhnya. Tergantung kepada polisi dan juga beberapa faktor yang lain. Deductible.
ialah suatu jumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Kebiasaannya, deductible terdapat dalam kontrak insurans harta, insurans perubatan dan kesihatan dan insurans motor. Peruntukan ini tidak terdapat dalam insurans hayat dan insurans liability diri. Peruntukan deductible perlu dipenuhi oleh pemegang polisi terlebih dahulu sebelum dapat menikmati faedah insurans yang diberinya. Okey. Okey, co-insurance ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Apakah perbezaan antara deductible dan co-insurance? Deductible ialah jumlah yang mesti dibayar dahulu oleh pemegang polisi tanpa mengira jumlah kos manfaat yang layak. Manakala co-insurance ialah perkongsian kos dengan keadaan pemegang polisi menanggung peratusan tertentu daripada kerugian bersama dengan syarikat insurans. Baiklah murid-murid, ini merupakan peta konsep secara keseluruhan tajuk yang terkandung di bawah tajuk insurans, risiko dan premium insurans. Jadi kamu dah tahu dah apa itu risiko. Kemudian kamu perlu tahu insurans ini terbagi kepada dua kategori. Satu insurans hayat, satu insurans am. Di bawah insurans am terdiri pada insurans motor, kebakaran, perubatan dan kesihatan, kemalangan diri, insurans perjalanan. Okay. Kemudian kamu mesti tahu macam mana nak buat pengiraan premium insurans dengan formula dia. Premium sama dengan nilai muka polisi bahagi RMX darab dengan kadar premium per RMX. Lepas tu, mesti tahu macam mana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan insurans. Sama ada melibatkan deductible ataupun co-insurance. Okey, kat slide ni saya zoomkan jenis insurans am. Tadi di slide sebelumnya saya dah nyatakan di slide ini berkaitan dengan jenis insurans. Okey, ini adalah rumus yang berkaitan dengan insurans. Satu, premium sama dengan nilai muka polisi bagi RMX darab dengan kadar premium per RMX. Satu lagi adalah jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratus co-insurans darab dengan nilai boleh insurans harta. Baiklah murid-murid, mari kita mengkaji contoh pertama ni. Soalan ni kata jadual di bawah menunjukkan harga premium bagi insurans perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat insurans PQ Berhad ke negara-negara Asia dan Eropah. Jadi kat sini ada bilangan hari 1 hingga 5, 6 hingga 10, 9 hingga 18, premium tahunan berumur 18 hingga 69 tahun. Okey, sekarang kat sini ada pemegang polisi Asia, Eropah. Ni kalau seorang-seorang. Pemegang polisi dan pasangan. Ini kalau berdua. Ini keluarga. Ada 3 kategori kat sini. Kalau pergi overseas, contohlah ya. Kalau berjalan, bilangan harinya 1 hingga 5 hari. Dan katakanlah kamu pergi Jepun. 5 hari Jepun. Kalau pergi seorang-seorang, pemegang polisi 39. Okey. RM39. Dan dia semakin bilangan hari semakin bertambah, semakin banyak dia punya ringgit dia. Kalau Eropah mahal sikit, 23, 79, 127. Jadi premium tahunan berumur 18 hingga 69 tahun. Kalau ini dia bagi 230 premium tahunan dia. Okay, kalau individu 280. Kalau pemegang polisi dan pasangan berdua, premium tahunan tak ada. Begitu juga keluarga. Tetapi bilangan hari semakin bertambah, semakin kalau kita kaji, semakin meningkat bayaran dia. Jadi soalan kata apa? Apakah faktor yang mempengaruhi
perbezaan harga premium bagi insurans perjalanan itu. Apa faktor yang mempengaruhi perbezaan? Kenapa Asia lebih murah daripada Eropah? Kenapa semakin lama semakin bertambah? So dia tanya ni, apakah faktor yang mempengaruhi perbezaan? Kenapa ada perbezaan tu? Nombor 2 dia tanya, mengapakah semakin panjang tempoh perjalanan semakin tinggi harga premium? Ini yang kamu kena bayar. Harga yang kamu kena bayar. Okey. Soalan nombor 3. Pekerjaan Syahir sebagai seorang jurugambar memerlukan dia melawat banyak negara Eropah dalam tempoh setahun. Dia akan mengunjungi sesebuah negara antara 12 hingga 15 hari. Soalan dia, insurans yang manakah patut dibeli oleh Syahir sesuai dengan pekerjaannya? Berikan alasan anda. Okey, jadi apakah faktor adanya perbezaan premium ini? Destinasi faktor perbezaan premium, destinasi, tempoh perjalanan dan bilangan orang yang diinsurankan. Jadi kamu ambil tiga-tiga dalam table tu tadi, kau ambil tiga-tiga sekali. Destinasi kalau Asia dia lebih murah daripada Eropah. Lepas tu tempoh perjalanan kan, kalau lebih daripada 5 hari, 6 hari macam tu, premium kadar yang kamu perlu bayar lebih banyak, ada beza. Kemudian bilangan orang yang diinsurankan. Kalau kamu seorang, kamu berdua, kamu dengan family. Soalan yang nombor 2 tadi, mengapakah semakin lama tempoh perjalanan semakin tinggi premium kadar yang kamu perlu bayar? Kerana tempoh perjalanan yang lebih panjang meningkatkan kebarangkalian kerugian berlaku pada pemegang polisi semasa berada di luar negara. Boleh jadi kamu accident ke, boleh jadi kamu kecurian ke. Okay? Sebab tu semakin lama dekat luar, semakin tinggi kadar premium perlu bayar. Okay. Soalan ketiga tadi dia tanya apakah yang insurans yang sesuai dibeli oleh Syahir. Okay. Syahir patut membeli insurans perjalanan premium tahunan bagi negara-negara Eropah kerana lebih menjimatkan daripada beli insurans ikut tempoh. Kalau kita perhati tadi kan, sebab Syahir punya pekerjaan sentiasa keluar negara sebagai seorang fotografer. Okay. Itulah alasannya sepatutnya kamu bagi contoh. Baik, bagaimanakah mengira premium bagi insurans hayat? Insurans hayat ni apa ya? Insurans untuk diri sendiri ya. Contohnya kalau kamu accident dan meninggal, contoh. Okay? Dan kamu ada polisi insurans hayat. Jadi macam mana cara dia nak kira? Nilai premium yang dibayar bergantung pada nilai muka yang dipilih. Umur, jantina, sama ada merokok atau tidak. Ini semua faktor-faktor yang dia akan checklist kamu ya, bila kamu nak beli insurans hayat ni, nak melanggan insurans hayat. Pengiraan premium ini merujuk kepada jadual kadar premium bagi setiap RMX nilai muka. Premium ni bulan-bulan lah, bulan-bulan berapa yang kamu akan bayar. Sama dengan nilai muka polisi, berapa yang dia akan cover. Contohnya kamu ada insurans hayat untuk diri sendiri, kemudian kamu accident dan meninggal dunia, yang kamu beli tu kamu cover berapa? 200,000 ke 300,000 ke? Bagi dengan RMX muka kan, darab dengan kadar premium per RMX. Baiklah murid-murid, mari kita mengkaji contoh yang kedua. Okay. Jadual kadar premium tahunan bagi setiap 1,000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans XYZ adalah seperti berikut. Dia ada kategori umur, kemudian ada kategori lelaki, kemudian ada kategori perempuan. Di bawah kategori lelaki bukan perokok, perempuan pun ada bukan perokok,
dengan perokok. Kemudian tengok contoh dia bagi ni, kalau umur 35, kalau bukan perokok RM2.12 sen. Kalau perokok RM2.72 sen, mahal sikit. Kalau perempuan bukan perokok RM1.45, lagi murah daripada bukan perokok lelaki kan. Kalau perempuan ni perokok, tadi bukan perokok, ini perokok, RM1.78. Okay, ini kadar premium bagi setiap 1,000 nilai muka. Bila kamu perhatikan sampai ke bawah, semakin meningkat umur, semakin bertambah dia punya nilai dia. Okay. Okay, contoh yang sama tadi. Tapi apakah soalan dia? Soalan dia tanya, mengapakah kadar premium semakin tinggi? Satu, apabila umur semakin meningkat. Dia tanya tu. Nombor dua, mengapakah kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Okay, so macam mana penyelesaian dia? Penyelesaian dia, kadar premium meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat bagi setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Semakin kamu lewat melanggan insurans, premium yang kamu perlu bayar dia semakin tinggi sikit. Okay. Kalau katakan kamu umur 80 tahun baru nak buat polisi insurans hayat, mahal sikit lah. Okay. Yang kedua apa tadi? Kebarangkalian. Perokok tadi dia tanya, kenapa perokok tinggi kadar premium? Okay. Kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup sihat. Jadi bila kamu nak isi borang insurans hayat tu nanti, jangan tanya, merokok tak? Jadi kalau merokok, rate dia berbeza sedikit. Okey murid-murid, masih soalan untuk contoh yang sama. Okey. Tapi soalan dia berbeza. Soalan dia apa? Berdasarkan B ya, soalan B. Berdasarkan jadual kat bawah ni, jadual yang kat bawah ni, okey, dia tanya apa? Hitung premium tahunan bagi setiap situasi berikut ya. Encik Guan ingin membeli polisi insurans bernilai RM100,000. Dia berumur 39 tahun. Sihat, tidak merokok. Okay, so polisi yang Encik Guan nak beli ni RM100,000. Okay, berumur 39. So kita tengok kat table ni 39. Lepas tu tengok pula, dia seorang sihat tidak merokok, dia bukan perokok. So kamu dapat nilai kat sini 2.49. Macam mana cara nak hitung premium dia? Okay, masih ingat tak dengan dia punya formula dia? Okay, kalau tak ingat, tak apa, kita masukkan terus nilai dia. Berdasarkan jadual, kadar premium ialah RM2.49. Ni kadar premium dia kan. Tapi kita nak kira premium tahunan Encik Gan. Jadi dia punya polisi tadi berapa? Dia nak cover, dia beli RM100,000. Ni tadi, nilai polisi. Kemudian bagi dengan nilai muka, RM1,000. Kan, kat soalan tadi dia stated yang RM1,000 tu. Okay. Kemudian darabkan dengan RMX tadi apa dia ni? RM2.49. So RM100,000 bagi nilai muka RM1,000 darab dengan kadar premium yang ada kat table tadi RM2.49. So bila kamu kira, kamu akan dapat jawapannya RM249. Inilah premium yang Encik Gan akan bayar bulan-bulan. Baik, mari kita mengkaji soalan yang berikutnya. Masih lagi contoh yang sama, tetapi soalan tentang Puan Syapuba. Okey. Soalan minta apa? Hitung premium tahunan. Puan Syapuba berumur 36 tahun. Seorang yang sihat, tidak merokok. Ingin membeli polisi insurans bernilai RM250,000. Polisi insurans yang Puan Syapuba nak beli RM250,000 dan menambah polisi penyakit kritikal. Okay. Syarikat insurans XYZ menawarkan polisi penyakit kritikal dengan memberikan perlindungan sebanyak 30%. Okay. Nilai muka asas dan kadar premium bagi setiap 1,000 ialah RM1.77 mengikut umur dan status kesihatan
Puan Syapuba, RM1.77. Kalau kita perhatikan dekat dalam jadual ni, RM1.77 tak ada, kan? Tapi kat dalam soalan, dia dah tulis kat sini. Bagi setiap RM1,000 adalah RM1.77. Okay. Macam manakah cara nak mengira premium tahunannya? Baik, murid-murid. Tadi di slide sebelum ni, saya kata RM1.77 tak ada kat dalam jadual. Tapi RM1.77 tu sepatutnya kita mestilah refer kepada umur. Berapakah umur Puan Syapuba? Umur dia 36 tahun kan? Jadi kalau kamu perhatikan, umur 36 tahun, sihat dan tidak merokok, kadar premiumnya adalah RM1.50. Okay? Yang tu yang basic, yang asas. Tapi dalam soalan ni ada dua benda yang kamu perlu kira. Satu ialah kira premium asas tahunan dahulu. Lepas tu kena kira pula premium tambahan sebab Puan Syapuba ni dia nak cover sekali penyakit kritikal. Antara penyakit kritikal apa? Kanser atau COVID. Okay, contoh. Baik, mari kita tengok macam mana dia mengira jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal. Penyakit kritikal tadi berapa? Syarikat insurans cover 30%. Jadi macam mana nak tahu berapa jumlah perlindungan tu? 30%, 30% ni darabkan dengan dia punya coverage policy dia tadi RM250,000 kan. Ini dia punya insurans, polisi insurans yang dia nak ambil. So 30/100 darab 250. Kamu akan dapati jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal adalah 75,000. Tapi tak siap lagi kat situ ya. Lepas tu pergi balik untuk mengira premium asas tahunan dia dulu. Berapa polisi yang cover? 250,000, sama macam formula yang pertama tadi kan. Contoh yang pertama tadi, Encik Puan tadi. 250,000 bagi dengan 1,000 darab dengan RM1.50. So perhatikan betul-betul ya. Bila kamu nak memilih kadar premium. Kadar premium mestilah dipilih berdasarkan umur. Dalam soalan tu berdasarkan umur. Kemudian tengok pula dia punya faktor kesihatan dia. Kemudian check pula dia punya merokok ke tak merokok. Okey, lepas tu tambah, kat sini ada tambah. Ni tadi kan, bila kita dah kira jumlah perlindungan tu ketika 75,000. Okay, dia dah jadi kurang lah, dia bukan 250. Jadi kamu akan kira dia sekali lagi 75,000 bahagi dengan 1,000. Sebab awal-awal tadi dia memang cakap 1,000 kan. Okay, barulah kamu darabkan dengan RM1.77. Ini dekat dalam soalan tadi. Okay, jangan terkeliru. Okay. Selesaikan seperti biasa, kamu akan dapat jumlah dia 507.75 sen. RM507.75 sen. Inilah premium yang Puan Syapuba perlu bayar. Baiklah murid-murid, mari kita kaji sikit berkaitan dengan polisi insurans motor. Okay, perlindungan polisi atau pihak ketiga, kebakaran, pencurian, komprehensif. Liability kepada pihak ketiga akibat kecederaan dan kematian. Atau ada pihak ketiga, ya. Pihak ketiga, kebakaran dan pencurian, ya. Komprehensif, ya. Kerugian terhadap harta benda yang dialami pihak ketiga. Tidak, ya, ya, ya. Kerugian terhadap kenderaan sendiri akibat kebakaran yang tidak disengajakan atau kecurian. Atau tidak, pihak ketiga, tidak, pihak ketiga kebakaran, ya. Komprehensif, ya. Kerugian dan kerosakan terhadap kenderaan sendiri akibat kemalangan. Atau tidak, pihak ketiga, tidak, pihak ketiga kebakaran dan pencurian, tidak, komprehensif, ya. Okey, insurans motor ni kereta, motosikal atau kenderaan ni, apa yang kita panggil sebagai kenderaan. Okey, ini adalah term yang kamu perlu ambil tahu ya, berkaitan dengan insurans motor. Pihak pertama, siapa tu pihak pertama? Pemandu atau pemegang polisi. Pihak kedua, syarikat insurans. Pihak ketiga, mana-mana individu yang terlibat dalam kemalangan
disebabkan oleh pemandu, tidak termasuk penumpang. Okay. Insurans motor merupakan insurans yang wajib dimiliki oleh setiap pemilik kenderaan di Malaysia yang tertakluk bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Apa yang dimaksudkan dengan klausa diskaun tanpa tuntutan NCD? NCD akan diberikan jika tiada tuntutan dibuat terhadap insurans motor anda dalam tempoh perlindungan sebelum pembaharuan polisi dibuat. Oleh itu, premium yang perlu dibayar boleh dikurangkan oleh kelayakan NCD anda. Anda akan kehilangan keseluruhan kelayakan NCD apabila tuntutan kerosakan sendiri atau pihak ketiga dibuat terhadap polisi anda. Kelayakan NCD bergantung pada kelas kenderaan dan bilangan tahun pengalaman memandu yang berterusan tanpa tuntutan. Contoh, kamu ada kereta, okay? Kamu ikat kereta selama 7 tahun. Okay? Selama 7 tahun tu, kamu tak akan bayar insurans kamu pada kadar yang sama. Contoh ya, tahun pertama kamu akan bayar insurans RM1,500. Tahun kedua RM1,500. Tahun ketiga RM1,400, dia mengurang. Tahun keempat RM1,400. Tahun kelima RM1,300. Tahun keenam RM1,200. Macam tu, dia akan semakin mengurang. Dengan syarat kamu tak accident. Kereta tu tak accident. Contoh kereta lah. Kereta kamu tu tak accident. Atau kereta lain langgar kamu dan dia buat tuntutan ke atas insurans kamu. Itu dengan syarat. Kalau tak, dia punya bilangan harga insurans yang kamu perlu bayar, dia tak akan mengurang lah. Okay. Okay, dekat slide ni saya kongsikan dengan kamu jadual perkadaran premium bawah tarikh motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Sumbernya jadual tarikh motor 2015. Okay. Tengok kat tepi sekali ni, kapasiti enjin tidak melebihi. So, kamu boleh check enjin kereta kamu berapa? 1.4 cc ya, cc 1650, 2200, 2.2. Polisi dia ada kategori dia, satu Semenanjung Malaysia, satu lagi Sabah dan Sarawak. Di bawah Semenanjung Malaysia ada polisi komprehensif, kemudian polisi pihak ketiga. Okay. Bagi polisi komprehensif, kadar yang dikenakan adalah bagi 1,000 pertama daripada jumlah yang diinsurankan. Sama juga kalau kita perhati, semakin besar sisi kenderaan, semakin tinggi nilai harga polisi yang perlu dibayar. Baik, di sini saya sertakan rumus mengira premium asas polisi komprehensif. Okey, bagi Semenanjung Malaysia, premium asas sama dengan kadar bagi 1,000 yang pertama tambah dengan RM26 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1,000. Kadar bagi 1,000 yang pertama tambah RM26 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1,000. Okey, untuk Sabah dan Sarawak, premium asas ni macam mana? Kadar bagi 1,000 yang pertama tambah RM20.30 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi 1,000. Jadi apakah beza dia? Formula sama, cuma beza dia dekat sini ya. Untuk Semenanjung RM26 tambah RM26. Untuk Sabah Sarawak tambah RM20, 30 sen. Baik, murid-murid, mari kita mengkaji soalan untuk contoh yang ketiga. Encik Ramli mempunyai kereta Proton Izora 1.6 digunakan di Semenanjung. Maklumat dia macam ni, jumlah yang ingin diinsurankan RM60,000, umur kenderaan 5 tahun, kapasiti enjin 1,600cc, NCD tadi 25%. Apakah soalan ni? Hitung premium kasar bagi kereta Encik Ramli untuk polisi komprehensif
polisi pihak ketiga, kebakaran pencurian dan polisi pihak ketiga. Okay, jadi nak kena hitung ketiga-tiga dia. Okay. So kalau kita tengok dekat jadual 1600, polisi 1600 cc. Okay, boleh jadi dekat sini dia selanjung kan. Boleh jadi polisi konvensi dia 305 sen, polisi pihak ketiga dia RM135. Okey, macam mana kita nak mengira polisi komprehensif untuk kereta tu tadi. Okey. Okey, 1000 yang pertama 350 sen. Dia kan? 350 sen, ingat tak? Okey. 1000 yang pertama. Okey, lepas tu kotak kedua ni 26. Kat mana dapat RM26 ni? Ingat tak masa awal-awal hari tu? Tadi. Formula tadi. Ni kan? Sebab dia dekat Semenanjung Malaysia. Okay. Penggunaan kereta Izora tu dekat Semenanjung Malaysia RM26. So RM26 ni. Okay. Macam mana kita nak cari baki dia? Ni 1000 pertama tadi. Ni sekarang baki selepas 1000 tadi. Macam mana nak cari dia? Insurans tadi dia nak cover RM60,000. So RM60,000 ni tolak dengan RM1,000. RM1,000 ni untuk setiap RM1,000. Untuk setiap RM1,000 yang pertama. Tolak RM1,000 bahagi RM1,000. RM60,000. Polisi insurans yang Izora tu tadi RM60,000 tolak RM1,000 bahagi RM1,000. So kamu akan dapat RM59. Apa nak buat dengan RM59 ni? Letakkan dekat sebelah 26. 26 ni dah memang stated here dalam formula. Jadi kamu darabkan 26 darab 59, kamu akan dapat nilai dia 1534. Okay, bila kamu tambahkan atas dengan bawah, ini adalah premium asas. Okay. Tapi tak siap lagi, kamu mesti kira pula dia punya NCD, diskaun 25%. So 0.25 darabkan dengan premium asas tadi. Okay. Darabkan dengan premium asas, kamu akan dapat diskaun 459. NCD dia 459.88. Tapi tak siap lagi sebab untuk kira polisi komprehensif kamu mesti dapatkan premium kasar. Macam mana cara dapatkan premium kasar? 1839 ni kamu tolakkan dengan ni, tolakkan dengan 45988. So jawapan kamu sepatutnya RM1,379.62. Bila kamu dah dapat nilai polisi komprehensif kan, iaitu RM1,839.50. Okay. Kamu boleh kira polisi pihak ketiga kebakaran dan pencurian. Okay. Untuk dapatkan premium asas pula. Untuk polisi pihak ketiga kebakaran pencurian ni pun dia ada premium asas. Tapi mesti dapatkan dulu daripada polisi komprehensif tadi. So 1839.5 ni daripada polisi komprehensif yang kamu kira untuk premium asas tu tadi. Okey, sedarabkan dengan 0.75, kamu akan dapat 1379.63. Okey, lepas tu cari pula dia punya NCD dia 25%. Okey, NCD tadi 25 kan, 0.25 darabkan dengan yang ni tadi, premium asas tadi darabkan, dan kamu akan dapat nilai dia ialah 344.91 sen. Itu premium asas bagi polisi pihak ketiga kebakaran pencurian. Tetapi mesti cari premium kasar. Macam mana cara dia? Ini tolak yang atas, tolak yang bawah. Jadi jawapan kamu akan dapat RM1,034.72. Okey, soalan terakhir untuk kira kereta Izora tadi ialah mencari polisi bagi pihak ketiga pula. Okey, polisi bagi pihak ketiga tadi kamu boleh untuk jadual yang warna pink tadi mengikut sisi dia. Sisi dia 1600 tadi kan. So kamu akan dapati premium asas dia ialah RM135. Okey. Jadi cari dia punya NCD 25%. NCD ni memang dia carilah untuk ketiga premium tadi polisi tadi 0.25 darab dengan ni premium asas untuk pihak ketiga ni
darabkan dengan 0.25, kamu akan dapat RM33.75. Jadi premium kasar dia yang atas, macam biasalah yang atas tolak yang bawah. Jadi kamu akan dapat polisi pihak ketiga premium kasar dia ialah RM101.25. Walau bagaimanapun, premium yang dibayar mungkin berlainan dengan nilai premium sebenar tertakluk pada syarikat insurans itu. Okay? Kerana terdapat charge tambahan itu dibayar oleh pemilik polisi. Antara charge tambahan ni komisen, ejen, cukai perkhidmatan dan duty stamp. Baik murid-murid, mari kita mengkaji contoh yang keempat pula. Puan Suhaila membeli insurans motor untuk keretanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM300. Sepanjang tempoh insurans tersebut, Puan Suhaila telah mengalami 3 kali kemalangan. Kerugian yang dialami adalah pada bulan Mac, Julai dan Ogos. Masing-masing ialah pada bulan Mac 2,800, pada Julai 250, pada Ogos 400. Nyatakan sama ada Puan Suhaila boleh membuat tuntutan terhadap kerugian yang dialami atau tidak. Okey, jika ya, kalau boleh buat tuntutan, nyatakan jumlah. Berapakah bayaran perpasan yang boleh dituntut oleh Puan Suhaila bagi setiap kerugian yang dialami. Baik, mari kita tengok apakah penyelesaian untuk Puan Suhaila. Okay. Pada bulan Mac, accident. So, dia rugi 2,800. Boleh tak dia buat tuntutan? Boleh. Kenapa boleh? Tak tahu juga tu. Bayaran pampasan dia dapat 2,500. Dia rugi 2,800 tapi dia dapat pampasan 2,500 je. Dia boleh buat tuntutan. Bayaran pampasan dia 2,500. Kenapa? Jumlah kerugian melebihi amount deductible. Okay, maka tuntutan boleh dibuat. Amount deductible berapa? 300 kan? Okay, so dia rugi 2,800. Amount deductible 300. Jadi dia boleh buat tuntutan. Tapi berapakah bayaran pampasan yang Puan Suhaila akan dapat? 2,800 yang dia rugi tadi, tolak dulu dengan deductible 300. Sebab tu pampasan yang dia dapat ialah 2,500. Okay. Tengok pula yang Julai ni. Julai ni dia accident sekali lagi kan. Kemudian dia rugi 250. Boleh tak dia buat tuntutan? Tak boleh. Bayaran pampasan? Tak ada. Tak boleh buat tuntutan, bayaran pampasan tak dapat. Okay. Dia accident, rugi 200,500. Kenapa? Jumlah kerugian kurang daripada amount deductible. Amount deductible ialah 300. So, dia accident 250. Kerugian yang dialami. Kenderaan tu. Oleh yang demikian, tuntutan tidak boleh dibuat bagi kerugian ini. So, dia kena pakai duit dia sendiri kalau nak repair kereta. Okey, tengok pula Ogos. Ogos kerugian dia 400, accident lagi. Kan, dia hantar repair kereta kat mekanik. Mekanik kata kerugian ni total cost 400. Boleh tak Puan Suhaila buat tuntutan? Boleh. Tengok berapakah insurans akan bayar dekat dia? 100 je. Okay, kenapa 100 je? Jumlah kerugian melebihi amount deductible 400. Amount deductible tadi 300. Kerugian dia 400. Maka tuntutan boleh dibuat. Boleh. Kalau dia lebih daripada amount deductible, tuntutan boleh dibuat. Macam Mas tadi kan. Kerugian dia 2,800 lebih daripada 300, so dia boleh buat tuntutan. Ogos lebih daripada 300, boleh buat. Tapi Julai kurang daripada 300, tak boleh buat tuntutan. Tapi yang membezakan dia adalah pampasan. Okay. Bayaran pampasan untuk Ogos ni 400 tolak 300 sama dengan 100. Untuk Ogos, pampasan yang dibayar oleh syarikat insurans ialah 100 saja untuk Puan Suhaila. Okey. Dalam insurans motor, pemegang polisi bertanggungjawab menanggung deductible wajib sebanyak 400 sekiranya kenderaan yang diinsurankan dipandu oleh individu yang tidak dinamakan dalam polisi. Individu tersebut dinamakan dalam polisi tetapi berumur bawah 21 tahun. Pemegang lesen memandu sementara L atau pemegang lesen memandu penuh yang kurang dari 2 tahun. Deductible lain dikenakan mengikut jurubicara syarikat insurans. Okey.
Baik, mari kita tengok contoh yang kelima. Mari kita kaji contoh yang kelima berkaitan dengan polisi insurans ya. Sherlyn mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM30,000 setahun dengan had tahunan bernilai RM300,000. Pada tahun pertama, dalam tempoh insurannya, Shirley telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan appendix. Dikenakan kos sebanyak RM8,000. Tahun berikutnya, Shirley melakukan pembedahan jantung. Kosnya pula RM210,000. RM210,000. Okey, nyatakan jumlah yang perlu ditanggung oleh Shirley dan jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans bagi tahun pertama dan tahun kedua tempoh insurannya. Okey, berapakah amount deductible bagi Shirley tadi? RM30,000 kan? So, mari kita tengok ya. Tulisan okey, tahun pertama kos rawatan untuk appendix RM8,000. Jadi RM8,000 ni dia kurang daripada deductible amount. Amount deductible ialah RM30,000. Oleh demikian, kos rawatan kurang daripada amount deductible bermaksud jumlah yang perlu ditanggung oleh Shirley ialah RM8,000. Shirley kena bayar sendiri. Tapi tahun kedua dia buat pembedahan jantung kan. So kos dia ialah RM210,000. RM210,000 ni lebih daripada amount deductible. Amount deductible RM30,000 tu. Oleh demikian, jumlah perlu ditanggung oleh Shirley ialah RM30,000. Jumlah yang dibayar oleh syarikat insurans RM210,000 tolak dengan RM30,000. Kos rawatan tolak deductible sama dengan RM180,000. RM180,000 ni insurans yang akan bayar. Shirley akan tanggung RM30,000. Ini merupakan formula bagi jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan peratusan co-insurans darab nilai boleh insurans harta. Baiklah murid-murid, boleh pergi lagi tak? Okey, mari kita mengkaji contoh soalan yang ke-6. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Polisi insurans kebakaran yang dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans. Co-insurans ni insurans bersama. Okey, pemegang polisi dan juga syarikat insurans akan menanggung sama rata itu untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya. Okey, polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM2,000. Okey, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya. Hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail bagi rumahnya. Okay, soalan yang kedua, rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugian ialah RM25,000. Hitung bayaran pampasan yang diterima Encik Ismail jika dia menginsurankan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibelinya atau dengan jumlah RM150,000. Lepas tu, hitung nilai penalti co-insurance. Soalan yang ketiga, rumah Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh. Jika dia menginsurankan rumahnya dengan jumlah RM200,000, hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Okey, soalan yang pertama tadi, Encik Ismail ni dia nak hitung jumlah insurans yang harus dibeli. Okay, berapakah harga polisi insurans yang patut dibeli? Alright, apa yang patut kamu buat ialah jumlah insurans yang harus dibeli sama dengan 80 bahagi 100 darab dengan RM350,000. Mana dapat 80 ni? Yang ni? Okey, polisi insurans kebakaran yang ingin dibeli itu mempunyai peruntukan insurans untuk menginsurankan 80% daripada nilai boleh insurans harta. Jadi 80% ni
Ambil letak atas ni 80 bagi 100 darab dengan 350. Kenapa? Nilai boleh insurans ialah 350. Jadi kamu akan dapat jumlah insurans yang beli ialah 280,000. Baik, soalan yang kedua berkaitan dengan Encik Ismail ialah rumah Encik Ismail mengalami kebakaran, jumlah kerugian adalah 25,000. Hitung bayaran pampasan, nak tahu berapa yang didapat, berapa jumlah syarikat insurans akan bayar pada dia. Berapa yang dia akan terima jika dia menginsurkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Okay. Bayaran pampasan tadi berapa? Bayaran pampasan tak tahu kan? Bayaran pampasan ni tak tahu. Tapi kamu masih ingat tak macam mana nak dapatkan bayaran pampasan bila kamu tahu kerugian dan juga kamu tahu deductible. Okay. Kat dalam soalan ni kerugian dia 25,000. Sebab tu kat atas ni 25,000 tolak dengan 2,000. 2,000 ni apa? 2,000 ni adalah deductible. Kan? Jadi bayaran pampasan yang Encik Ismail akan dapat ialah 23,000. Ini kalau dia menginsurkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Okay. Macam mana dengan soalan B2? Okay. Dengan jumlah 150,000. Baca sekali lagi lah ayat dia. Soalannya, rumah Encik Ismail telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak 25,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurkan rumahnya dengan jumlah 150,000. Okey. Kena hitung, kena kira berapakah bayaran pampasan yang akan diterima kalau dia insurkan rumah dia dengan jumlah 150,000. Tadi masa soalan pertama hitung jumlah insurans yang beli, kamu dapat jumlahnya 280,000 kan? Tapi kat soalan B ni dia tanya apakah berapakah bayaran pampasan. Apa yang kamu perlu buat ialah ni bayaran pampasan. Okey. Ni dengan jumlah 150,000 yang dia insurkan rumah dengan 150,000. Okey, 150,000 bagi dengan jumlah yang dia harus beli tadi 280,000. Lepas tu darabkan dengan yang tadi, yang atas tadi ya. 25,000 tolak dengan 2,000. 25,000 ni pada jumlah insurans harus beli. 2,000 ni deductible. Kamu akan dapati bayaran pampasan yang Encik Ismail akan dapat ialah 11,392.86. Sebab dia menginsurkan rumahnya pada 150,000. Okay. Insurans rumah untuk kebakaran tu. Okay. Lepas tu hitung nilai penalti co-insurans. Macam mana nak hitung nilai penalti co-insurans? Okay. Penalti co-insurans 25,000 kerugian tadi kan? Dia mengalami kebakaran, kerugian ni 25,000 tolak dengan 13,392.86. Kamu dah dapat 13,000 ni? Tadi yang kat atas tadi. Okay. 13,392.86 ini tolakkan dengan kerugian. Jadi penalti co-insurans adalah sebanyak RM11,607.14. Ini yang kita panggil sebagai penalti co-insurans bersama dengan 46.4% daripada jumlah kerugian. Apa itu penalti co-insurans? Cuba try cari. Okey, masih soalan Encik Ismail tapi soalannya C. Rumah Encik Ismail telah mengalami kerugian menyeluruh jika dia menginsurkan rumahnya dengan jumlah 200,000, hitung bayaran pampasan diterima. Soalan B tadi, dia menginsurkan rumahnya dengan jumlah 150,000 kan? Tapi soalan masih nak bayaran pampasan. Okay. Dalam soalan C ni, dia tukar sikit nilai jumlah menjadi 200,000. Okay, macam mana cara nak kira dia? Sama, bayaran pampasan sama dengan 200,000 tolak dengan 2,000. 2,000 adalah deductible. Jadi kamu akan dapat nilainya adalah 198,000. Kerugian yang ditanggung Encik Ismail 350,000 tolak 198,000. 350,000 ni dapat kat mana? Ya, nilai boleh insurans dia. Okey. Tolak dengan 198 bayar pampasan. Jadi kerugian ditanggung ialah 152,000.
Okey, kita teruskan dengan contoh yang ketujuh. Puan Chen mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible sebanyak RM500 dan fasal penyertaan peratusan co-insurans 75/25 dalam polisinya. Dan fasal penyertaan peratusan co-insurans Puan Chen dalam polisinya adalah 75/25. Okey. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen sendiri jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM20,600. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat insurans dan Puan Chen jika kos perubatan yang dilindungi polisinya berjumlah RM20,600. Okey, so kos perubatan selepas deductible polisi RM20,600 tolak dengan deductible RM500. Jadi RM20,100. Okey. Ni kos perubatan selepas deductible RM20,100 lepas tolak polisi ya. Polisi tolak dengan deductible. Okey. Kalau bayaran yang ditanggung oleh insurans, okey 75 75 bagi dengan 100 ni tadi. Dekat atas tadi 75/25. 75 syarikat insurans, 25 Puan Chen. So 75 bagi dengan 100 darab dengan 20,100. Kat mana dapat tu? Ambil yang the latest bila kamu dah tolak dengan deductible ya. So kamu akan dapati syarikat insurans akan bayar RM15,075. Puan Chan akan guna duit sendiri 25 bagi 100. Darab dengan 20,100 kos perubatan tadi selepas deductible tambah dengan deductible. Kena kira sekali deductible di sini. Jadi kos yang ditanggung sendiri oleh Puan Chan ialah RM5,525. Baiklah murid-murid, ini merupakan contoh yang terakhir untuk soalan berkaitan dengan insurans. Okay. Di sini Desnita telah pun diberikan dua polisi ya, untuk dipilih yang manakah polisi yang sepatutnya dipilih ya. Satu XX, satu lagi YY. Tapi ni faedah, had tak tahunan keseluruhan RM50,000, RM50,000 sama. Bil hospital dan makanan untuk XX RM160, maksimum RM365 setahun. Ini RM200, maksimum RM200 hari setahun. Unit rawatan terapi mengikut charge yang dikenakan, maksimum RM90 hari setahun. Untuk YY RM400, RM400, maksimum RM90 hari setahun. Allowance tunai harian di hospital kerajaan RM100. Okay. Maksimum RM365 setahun, yang ni RM50, maksimum RM200 hari setahun. Premium tahunan RM506 2 sen. Untuk YY RM637 2 sen. Jadi soalannya dia tanya, polisi yang manakah lebih baik untuk Jasnita? Berikan justifikasi anda. Jadi untuk anda memberi justifikasi, anda perlu mengkaji kedua-dua jadual, kemudian anda perlu menerangkan dengan sebaik mungkin ya. Okey, ini contohlah penyelesaian dia. Pelan polisi XX adalah lebih baik kerana walaupun kedua-duanya memberikan had tahunan keseluruhan yang sama, iaitu RM50,000, XX RM50,000, YY pun RM50,000. Tapi dalam soalan ni justifikasi dia pilih XX ya. Dia settle kat sini. Premium tahunan bagi XX adalah lebih kecil, RM500. YY tadi RM600 lebih kan. Premium tahunan, maksudnya bulan-bulan yang dia perlu bayar kan, berbanding dengan YY. Selain itu, kaedah yang ditawarkan juga adalah lebih baik dari segi tempoh perlindungan. Itu sepanjang tahun bagi bilik hospital makanan dan allowance tunai harian di hospital kerajaan. Tambah lagi, tiada had perlindungan bagi unit rawatan terapi kerana pampasan dibayar mengikut charge perawatan yang dikenakan kepada pemegang polisi berbeza dengan polisi YY yang mempunyai had sebanyak 400 bagi tempoh perlindungan yang sama. Baiklah murid-murid, dalam silibus KSSN Matematik yang baru, tajuk insurans ini adalah tajuk yang pun baru. Okay. Tujuan dia ialah supaya kamu diberikan pendedahan awal berkaitan dengan kepentingan insurans. Jadi apabila kamu di luar nanti, di alam pekerjaan dan mempunyai sumber pendapatan yang tetap, okay, kamu perlulah membuat pilihan insurans yang terbaik. Jadi macam mana nak buat pilihan insurans terbaik? Ketahui jumlah perlindungan yang diperlukan. Okay.
Fahami skop perlindungan, terma dan syarat polisi. Kemudian bandingkan kadar premium dan manfaat insurans. Elakkan perlindungan yang tidak perlu. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja tajuk berkaitan dengan insurans yang boleh saya kongsikan. Semoga bermanfaat dan boleh membantu sedikit sebanyak kefahaman kamu di luar bilik darjah. Okay. Nanti apabila guru-guru kamu masuk dan mengajar berkaitan dengan tajuk ini, sekurang-kurangnya kamu sudah pun mendapat sedikit pendedahan. Sampai di sini saja. Semoga kecintaan kamu terhadap matematik akan berterusan dan konsisten. Okay? Assalamualaikum dan selamat sejahtera.